Tarikh 1 Februari 2024 adalah tarikh hitam bagi rakyat negeri Selangor. Apabila kerajaan negeri mengumumkan tarif air dinaikkan, kerajaan negeri tidak wajar menggunakan alasan bahawa kenaikan ini adalah keputusan kerajaan persekutuan. Saya nak mendesak Dewan ini, Menteri Besar ini, tampil dalam Dewan ini, menjelaskan kepada Dewan apakah business plan, pelan perniagaan. Saya tanya Menteri Besar, bukan saya tanya Pandamaran. Boleh bagi laluan? Nanti dulu, saya tengah tanya Menteri Besar nanti. Kenapa tak nak bagi laluan? Dah 2 kali saya berangun ni. Sebab Pandamaran datang lambat hari ni. Sebab ada majlis pengemumian. Patutnya datang awal, tunggu soalan ditanya, boleh kerajaan jawab. Jadi majlis pengemumian tak benarkan. Saya akan bagi Pandamaran, bagi saya habis soalan kepada kerajaan dulu. Saya nak tahu what was the business plan? Apa pelan perniagaan yang diluluskan oleh MMKN? Ni ramai exco di sini. Ahli-ahli Dewan Negeri mungkin tidak tahu. Kenaikan tarif ini bukan boleh dinaikkan begitu sahaja. Sebab kerajaan negeri setelah diluluskan pelan itu di peringkat air Selangor, bentang kepada MMKN, MMKN akan kemuka cadangan kepada SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, tentang business plan untuk memastikan perincian diberikan bagaimana pembiayaan untuk OPEX dan CAPEX untuk air Selangor. Itu datang daripada kerajaan negeri. Saya nak tahu what was the plan which was presented to SPAN. Kerana SPAN ini sebagai regulator sahaja. Dia nak regulate tentang perkhidmatan air di sesebuah negeri, tetapi sebelum itu dia kena tahu apa perancangan negeri yang berkenaan. Dan antara options ataupun pilihan yang boleh menyokong industri perkhidmatan air ialah dengan memberi pinjaman mudah kepada air Selangor. Saya nak bagi tahu kepada Dewan ini pada tahun 2017, kerajaan negeri telah memberikan interest free, preferential loan kepada air Selangor berjumlah 248.7 juta untuk tempoh 20 tahun. Ini one of the option. Saya tidak mengatakan itu option yang terbaik, tetapi saya nak tahu what are the options yang telah dibentangkan oleh kerajaan negeri kepada SPAN sebelum SPAN memutuskan bahawa inilah business plan yang terbaik untuk negeri Selangor. Silakan, Subang Jaya. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Kelang memberi laluan kepada Subang Jaya. Saya nak tanya, adakah Yang Berhormat Hulu Kelang sudah lupa satu kenyataan akhbar pada tahun 2015 di mana Yang Berhormat sendiri adalah Menteri Besar Selangor. Ini adalah pada tarikh 11 November 2015 di akhbar The Star, dan saya baca headlines dia. Ini tak salah ya, ini gambar Yang Berhormat Hulu Kelang sendiri yang mengatakan bahawa tarif air Selangor tetap naik selepas pengambilalihan syarikat konsesi selesai. Jadi, pada tahun 2015, Yang Berhormat sendiri mengakui bahawa masa itu sudah ada keperluan untuk menaik tarif air. Jadi, apakah Yang Berhormat sekarang mempersoalkan keputusan kerajaan yang bagi saya sudah delay begitu lama? Bolehlah naik semasa PKP, tak naik sebab kami mengambil kira keadaan ekonomi pada masa itu. Tetapi kalau pada tahun 2015 sudah ada keperluan untuk naik, mengapa salah untuk naikkan tarifnya pada tahun 2024, iaitu 9 tahun kemudian? Terima kasih Subang Jaya. Saya beri peluang pada Subang Jaya supaya anak-anak murid daripada kawasan dapat melihat inilah prestasi ahli Dewan Negeri Subang Jaya
Baik tak baik, saya serahkan kepada anak-anak muda untuk menilai. Saya tidak mempertikaikan tentang apa yang telah diputuskan oleh kerajaan negeri. Yang saya tanya, what are the options? Betul, kalau ada keperluan kenaikan tarif setelah selesai proses pengambil alihan industri perkhidmatan air di Selangor, but that was not the only options available on the table. Dengan izin Tuan Speaker, sebab ni sivil ni sekolah yang hebat. Yalah, wakil rakyat dia pun Subang Jaya, memang hebat. Jadi saya harap, saya nak tanya, sebab saya bagi beberapa option tadi. Naik tarif satu option. Ya. Option yang kedua, kita sebagai kerajaan, we need to support our own GLC, Air Selangor. Sebab kalau saya tengok kenyataan Menteri Besar, saya bawa semua ni. Ya. Kenyataan Menteri Besar dalam kenaikan tarif ini. Ini. Coloured. Dia sebut antara sebab kenaikan tarif ini adalah untuk membiayai penggantian paip-paip lama, which I will share with you. That is another option yang saya adopted ketika saya Menteri Besar. Baik. Sebelum itu, saya nak beritahu dengan Subang Jaya. Kerajaan negeri ketika itu, kita menggunakan sebahagian daripada reserve negeri. Tengok Bukit Gasing Anggur. Dia tahu. Sebab dia sokong ketika itu. Hari ini je dia tak nak sokong saya. Tuan Speaker, kita gunakan sebahagian daripada reserve. Sebab Tuanku titah, reserve itu mesti diurus dengan baik dan dibelanjakan. Bukan simpan dalam kempen pilihan raya. Reserve Selangor besar, rakyat susah. Apa yang kami lakukan? Reserve untuk membina loji rawatan air labuhan dagang fasa 1 dan Semenyih 2 dengan kos 800 juta ringgit, yang dapat menambah bekalan air terawat sebanyak 400 juta liter sehari. Tujuannya apa? Untuk melengkapkan sistem agihan air terawat ke negeri Selangor. Dan ini tanggungjawab sebagai sebuah kerajaan. Kita mahu mewujudkan ekosistem perkhidmatan air yang holistik dan efisien sebagai pemangkin kepada penjanaan ekonomi dan industri di Selangor. Kita mahu supaya bekalan air bersih terawat ini bukan saja untuk pengguna domestik, bukan saja untuk industri, tetapi pastinya dia menjadi catalyst ataupun pemangkin untuk penjanaan ekonomi. Itu satu lagi option. Saya juga telah memperkenalkan projek menaik taraf kolam dan rumah-rumah pam yang juga Menteri Besar sebut. Antara sebab kadar tarif air dinaikkan untuk memastikan aset-aset ini dapat digunakan. Ya, saya setuju. Tetapi mengapa dibebankan kepada pengguna? Mengapa dibebankan kepada penduduk-penduduk di kampung, di desa, di bandar, di luar bandar? Sebab pada tahun 2017, projek naik taraf kolam dan rumah-rumah pam saya siapkan 98 juta ringgit dan diberikan peruntukan ini supaya penggunaan semula aset-aset ini dapat meningkatkan jumlah simpanan air dalam kolam dan mengurangkan gangguan bekalan air di negeri Selangor. Satu lagi. Boleh bagi laluan? Satu lagi. Lepas tu saya bagi. Pilihan menjana suku yang sekarang dibuat oleh Air Selangor bukanlah pilihan yang dapat menyokong sektor air di negeri ini. Untuk makluman Dewan, mungkin Yang Berhormat sedia maklum, sehingga Ogos 2023, Air Selangor telah menggunakan 4.1 bilion daripada pinjaman suku. 4.1 bilion. Dan untuk tahun 2024 dan 2025, Air Selangor
dijangka mengeluarkan 5.2 bilion dari susu dan sebahagiannya adalah untuk pembinaan teknologi rawatan air asal. Saya merujuk kepada rating agensi Malaysia Berhad yang telah mendedahkan perkara ini, di mana kedudukan air Selangor sekarang dalam keadaan yang perlu mendapat perhatian daripada kerajaan negeri. Kerana kerajaan negeri mesti menyelamatkan air Selangor. Kalau tidak, jumlah susu sudah mencecah. Lihat saja di depan. 10 billion ringgit Islamic Commercial Papers, Islamic Medium Note Program yang akan matang pada tahun 2050. Alih-alih yang berhormat sekalian, pendedakan Kita nak bagi laluan. pendedakan ini akan memberikan tekanan yang kuat kepada kedudukan air Selangor sehingga kerajaan negeri terpaksa menaikkan tarif. Dan ini berbeda daripada kenyataan Menteri Besar. Dengan jelas menyatakan nak ganti pipe lama, nak baiki aset, sedangkan saya nak beritahu, bagi-bagilah saya habis sikit Bukit Gasing dekat. Saya bagi Bukit Gasing dekat. So, dia dengar dulu dan tanya soalan. Jangan tanya sebelum soalan habis. Ya, dengar dulu. Saya juga nak menarik perhatian Dewan mengenai kegagalan air Selangor. Bila saya bercakap, yang lain kena duduk. Bagi, tapi bukan sekarang. Terima kasih Bukit Gasing. Macam speaker pula saya. Kawan saya jiran. Dia ambil tempat saya. Ini mana pula Datuk Meru? Ya, saya minta izin untuk celah. Belum celah. Boleh? Saya nak bagi Bukit Gasing, lepas tu Pandamaran, lepas tu Meru. Ya? Terima kasih. Sebab Pelabuhan Kelang dia tak ada soalan. Dia setuju dengan saya dah. Tadi dia dah WhatsApp, dia kata, Min, apa juga engkau cakap, aku setuju. Terima kasih. Ya? Mana tadi? Okey. Baik, saya nak tarik pada pasal kegagalan air Selangor menggantikan pipe-pipe lama dalam tahun 2022. Memandangkan masalah pentadbiran, bukan saya kata, rating agency menyebut di dalam laporannya kegagalan air Selangor untuk menggantikan pipe-pipe lama kerana air Selangor meletakkan sasaran untuk menukar 150 km pipe setahun. Tetapi oleh kerana ada perubahan KUSEL ke apa? QSEL ke KUSEL? KUSEL yang ditubuhkan pada tahun 2020 menyebabkan projek penggantian pipe lama tergendala. Sebagai contoh, ada jadual di sini. Kalau dilihat pada tahun 2021 jumlah pipe yang ditukar adalah sejauh 96.8 km. Less than the targeted kilometers. Dan pada tahun 2022 hanya 65.5 km yang berjaya diganti. Bagaimana mungkin kerajaan negeri boleh memberikan komitmen bahawa untuk tahun ini mereka boleh ganti 300 km? Saya nak tanya, sasaran asal pun telah gagal dicapai 2 tahun berturut-turut. Bagaimana mungkin sasaran baru dapat dicipta pada tahun ini? Ini menyebabkan bila pipe lama tidak diganti, ada kes kecurian, bocor dan sebagainya. NRW meningkat. Ini topik saya seterusnya yang mesti diambil kira. Sebelum itu saya nak tanya. Tak, nanti tak, air lagi, air panjang. Sekejap. Ya.
Sebab itu saya nak tanya kepada Kerajaan Negeri dan Air Selangor, apakah QCell ini perlu dimansuhkan? Kalau saya dengar di luar sana, di kalangan anggota perkhidmatan awam, pegawai, mereka kata tolonglah bawa isu ini dalam sidang Dewan. Hapuskanlah QCell ini. Kerana memberikan kesan negatif, kerenah birokrasi dan kos yang melampau. Boleh tanya jabatan-jabatan teknikal, satu hari projek dilakukan RM400 kena bayar kepada QCell. Ini bisnes apa? Prestasi operasi Air Selangor makin lemah kerana kerenah birokrasi oleh QCell. Kalau projek itu mengambil 6 bulan, 180 hari kena kali RM400 sehari. Mengapa tidak serahkan kepada PBT? PBT lebih tahu di mana lokasi untuk dipasang utility baru ataupun pipe baru ataupun apa-apa kerja. Mengapa diwujudkan satu lagi agensi yang tidak pernah turun ke lapangan, tidak tahu keadaan di bawah? Dan ini terbukti apabila RAM menyebut dengan terang kegagalan QCell yang menyebabkan operasi Air Selangor tergendala. Tuan Yang di-Pertua, Air Selangor juga telah gagal mendapat geran persekutuan dalam tahun 2022. Tolong catat ini. I got nothing personal against kerajaan negeri. Tapi minta maaf cakap dengan izin. Saya mahu Dewan ini bincang secara jujur. Mengapa gagal mendapat geran persekutuan dalam tahun 2022? Kerana pencapaian NRW, air tidak berhasil, tidak memenuhi sasaran SPAN sebanyak 27% bagi tahun 2022. Tahap NRW Selangor bagi tahun 2022 adalah 28%. Kerajaan negeri sekali lagi gagal membantu Air Selangor dan industri perkhidmatan air bagi mencapai NRW yang lebih rendah bagi menikmati geran persekutuan yang boleh menampung perbelanjaan Air Selangor. Maka saya nak bertanya, apakah usaha yang dijalankan oleh kerajaan negeri untuk membolehkan SPAN memberi semula geran NRW kepada Air Selangor? Dan untuk rekod dalam tahun 2017, saya suka tahun 2017 ini, 2016, 17, 18. Kerajaan negeri meluluskan sejumlah 324 juta 324 million ringgit untuk mengatasi masalah paip pecah dan program penggantian paip lama di 84 kawasan hotspot yang meliputi 422.5 km untuk tempoh 3 tahun. Ini juga diakui oleh RAM tentang peruntukan yang disediakan dan dukungan kerajaan negeri kepada Air Selangor untuk memastikan OPEX dan CAPEX Air Selangor ini dapat disediakan tanpa membebankan pengguna di dalam negeri Selangor. Saya, kalau Bukit Gasi nak tanya, saya boleh. Boleh. Ya. Ada kalanya kita bersetuju dan ada kalanya kita tak bersetuju. Antara satu perkara yang semasa Hulu Kelang Menteri Besar ialah saya telah banyak kali perkatakan kita perlu mempercepatkan penggantian aset-aset lama Air Selangor dan pembangunan infrastruktur air. Business plan Air Selangor hari ini adalah business plan 30 bilion ringgit untuk 30 tahun. Itu business plan yang cukup komprehensif dan merangkumi perbelanjaan yang cukup besar. Cara pinjaman sukuk adalah satu cara untuk raise funds dengan izin terhadap perbelanjaan yang disasarkan 30 bilion. Kita memang ada reserve negeri Selangor. Reserve 3.5 bilion pada hari ini. Tak mungkin Yang Berhormat Hulu Kelang nak cadangkan keseluruhannya dibelanjakan untuk aset air. Tidak. Berapa banyak Hulu Kelang nak cadangkan dibelanjakan? 500 juta? 1 bilion? Ia tidak walaupun kita belanja lebih daripada reserve, kita masih
perlu pergi ke sukuk, pasaran sukuk dan meminjam wang sebanyak 10 bilion yang dicadangkan oleh Air Selangor demi memajukan infra air yang disasarkan capex dia 30 bilion ringgit. Kualiti perkhidmatan air di negeri Selangor tidak boleh diselesaikan dengan perbelanjaan 1-2 bilion ringgit. Pipe replacement yang dimulakan oleh Yang Berhormat Hulu Klang, saya berterima kasih. Masa itu kita negeri yang pertama yang betul-betul membelanjakan duit untuk membuat penggantian pipe air yang usang. Tetapi kadar 150 km setahun bukan kadar yang cepat. Kita ada 30,000 kilometer pipe air di Selangor. Bukan 3,000, 30,000 kilometer pipe air di Selangor. Semasa Yang Berhormat Menteri Besar telah mengakui bahawa 6,000 daripada 30,000 pipe air ini ialah pipe yang asbestos cement, AC pipe, yang sudah luput end of life dia. Sebab asbestos cement ini end of life dia 25 tahun. Sekarang pipe-pipe ini lebih daripada 40, 50, 60 tahun. Harus diganti. Kalau kita ganti setakat 150 km pipe setahun menggunakan peruntukan daripada kerajaan negeri, lambat proses dia. Ini perbahasan ke mencelah? Mencelah. Dengar dulu. Soalan. Celah bukan soalan. Celah tu celah. Soalan tu pukul 10 pagi, soalan Dewan. Masa tu Yang Berhormat pun bagi ceramah. So yang ini celahan, bukan soalan. So 150 km pipe air, kalau kita nak ganti pakai duit daripada reserve, boleh, tapi lambat. Apa salahnya Air Selangor pinjam duit untuk mempercepatkan? Betul, tarif air kena naik. Yang Berhormat masa Menteri Besar pun sedia untuk naikkan tarif air. Kalau kita nak maintain perkhidmatan air dengan kualiti yang dikehendaki oleh rakyat, penduduk expect bila dibuka pipe air itu keluar. Jangan putus bekalan air. Penduduk expect bila buka pipe air yang bersih keluar. Jangan terjejas kualitinya. So, let us not be penny wise, pound foolish dengan perkhidmatan air. Terima kasih Bukit Gasing. Sebab itu saya tanya tadi, bagaimana komitmen kerajaan negeri untuk menyelesaikan 300 km dalam setahun? Yang Berhormat Bukit Gasing pun sebut 150 km pun beban kewangannya besar dan mungkin ada keperluan suku. Nak selesaikan itu pun mengambil masa yang agak lama. Sebab itu saya memberikan perincian tadi, 2 tahun berturut-turut sasaran awal pun tidak dicapai. Ya. Tetapi kalau kerajaan negeri menggunakan option naik tarif sebagai satu-satunya option, saya ingat itu tidak adil. Dan saya tidak tahu apa business plan yang diluluskan oleh MMKN dan dibentang kepada SPAN. Maka saya tanya, kalau boleh Dewan dimaklumkan, apakah ada option-option lain yang dibentangkan supaya Dewan ini dapat membahaskan mengapa option naik tarif itu diberikan keutamaan. Okey? Pandamaran dah tak jadi tanya soalannya. Pendek tanya. saja. Okay, soalan. Tak ada hujah soalan. Tak, bagilah Pandamaran, kesian dia. Dah lah datang lambat. Silakan. Terima kasih Hulu Klang. Saya rasa Hulu Klang, Pandamaran rasa Hulu Klang ada seorang pelupa, di mana tahun lepas bila Hulu Klang dalam bajet ada minta untuk naikkan tarif air. Saya masih ingat Hulu Klang kata kalau beliau adalah seorang menteri besar, beliau akan mengumumkan hari itu juga akan kenaikan tarif air dan anda akan menyokong kenaikan tarif air. Tapi hari ini Hulu Klang kata ada kaedah lain. Jadi saya rasa Hulu Klang ni dia nak main ni. Sepatutnya kalau you menyokong, penyokong tu. Ini pandangan saya. Terima kasih. Nanti duduk, Subang Jaya duduk. Saya tahu anak murid sedang melihat, tapi biar duduk dulu. Mary sekejap. Bagi saya jawab. Boleh. Pandamaran itu sindiran namanya. Dalam bahasa orang Selangor, perli. Saya perli Menteri Besar ketika itu.
Sebab dia ngok-ngek. Nanti saya tengah jawab. Dia tak berani nak jawab kerajaan negeri nak naik tarif atau tidak. Masa tu saya ada tanya Nanti- Hulu Kelang, adakah nanti. Hulu Kelang menyokong? Sebab Hulu tu Kelang saya kata kata- menyokong. Tak Tengok boleh balik video. sokong. Saya kata kalau saya menteri besar kena tegaslah. Ya, tidak. Tetapi nanti kita akan bincang pertengahan tahun depan. Itu bukan satu komitmen yang bersungguh-sungguh. Why you want to hide? Mengapa nak sorok kalau itulah komitmen kerajaan negeri, bahawa itulah satu-satunya option yang ada? Kongsi dengan Dewan. Kita boleh bahas pada tahun lepas, tapi malangnya dia tidak memberikan satu penjelasan yang tepat. Jadi saya sindirlah dia, itu saja. Cukup pandamaran, saya nak serah kepada Meru. Terima kasih, Terima kasih. Dr. Kelang. Berkaitan dengan kenaikan tarif air negeri-negeri ini, saya nampak Hulu Kelang nampak pada Selangor saja, sedangkan kenyataan daripada menteri-menteri besar di beberapa negeri, Johor, Pahang, Perak, malah kenyataan daripada Menteri Besar Terengganu, Negeri Perikatan Nasional sendiri yang bersetuju kenaikan tarif air itu. Adakah Hulu Kelang setuju Negeri Perikatan Nasional juga ada kenaikan tarif? Kalau boleh, Meru, nanti saya beritahu dengan Bamat. Hantar Meru bertanding di Kelantan lah kalau boleh. Jadi boleh bahas dalam sidang Dewan Negeri Kelantan kenapa dia setuju. Senario berbeza. Jangan samakan dengan Kelantan dan Terengganu. Kita ni setiap hari, bukan kita, belah sana lah. Pelabuhan Kelang tu, ke hulu ke hilir, mendabik dada, reserve besar. Buat apa reserve besar rakyat susah? Jangan samakan dengan Kelantan, Terengganu dan negeri lain. Dengar dulu pandamaran. Jadi saya harap apa yang kita bincang ni kepentingan negeri. Fokus isu negeri. Saya bukan nak menyerang mana-mana peribadi, tapi saya mahu kerajaan negeri berlaku adil. Dahlah cukai taksiran pun dikenakan semula. Fee lesen perniagaan pun dikenakan semula. Apa lagi? Hulu Kelang. Kampung Baru Cina pun nak Kelang. istihar sebagai tapak warisan UNESCO. Celah Hulu Kelang. Ini semua kenyataan-kenyataan yang tidak menjamin keharmonian dalam Hulu Kelang. masyarakat majmuk seperti di negeri Selangor. Tuan Speaker, saya nak beralih Kelang, kepada mohon sedar. satu isu yang lagi besar daripada air Selangor, sebelum iaitu beralih, diri. Kelang, betulkan Tuan cukai Timbalan taksiran Speaker. itu bukan saya dah bagi peluang. Saya perlu Kan saya dah ijazah bagi dulu peluang. betulkan. cukai taksiran betulkan Saya dah fakta bagi tu. peluang. Esko dah jawab tadi. Saya Ini bukan dah fakta, beralih jadi cuba nak putar belik pada kan. Esko dah jawab tadi. PKS. Hulu Kelang. Mana boleh yang Meru menggulung? Yang menggulung Exco. Okey. Baik. Tuan Speaker, saya ingin beralih kepada Subang Tuan Timbalan Speaker, Subang saya cuma nak Jaya. tanya Saya satu dah bagi 2 kali dah Speaker. sekali je. Saya Satu dah. kali saja, bagi saya satu lagi. Serah pada Hulu Kelang. Kalau Hulu Kelang nak bagi lagi satu. Belah sana dah banyak sangat dah, belah sini. Kota Damansara tak ada bawa anak murid? Tak apa. Mana ada? Tak ada. Ada dalam live. Saya minta anak murid tengok dalam live. You tu anak murid saya dulu. Okey, duduk. Tak ada mana. Duduk. Baik.